kasih dan selamat petang semua. Boleh dengar Puan Ho? Boleh, boleh. Boleh, okey. Terima kasih kerana sanggup menjadi moderator kita pada hari ini dan juga kepada Cikgu Yani yang akan buat pembentangan nanti ya. Dan terima kasih juga kepada semua yang dapat sertai sesi kita pada petang ini. Uh, Petang, kalau tak silap saya, 29 hari bulan Mac ya. Betul ke tarikh dia? So, Betul, betul, betul. So, tajuk tuan-tuan dan puan-puan, tajuk yang saya pilih hari ini adalah persaraan dan perpisahan. So, Interesting. kita sentiasa terdengar eh, tak adalah sesiapa dalam yang hadir hari ini yang mungkin tak tahu tentang atau tak meraihkan rakan ke sesiapa atau tak pernah diraikan juga kerana bersara atau bertukar daripada sebuah sekolah ke sekolah yang lain dan sebagainya. So, persaraan ini satu perkara yang sentiasa berlaku dalam kerjaya kita ya. Kita lihat rakan-rakan kita bersara. Sebab ingatlah retirement is not the end of the road, it is the beginning of the new highway. Ini kata-kata hikmah yang saya uh, terjumpa ya. It's a time to enjoy all the things you never had time to do when you worked. So, sekarang ni anda semua sibuk, tapi nanti bila sampai ke masanya 20 tahun dari sekarang, 15 tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang atau 2 tahun dari sekarang bila anda bersara, maka anda akan mempunyai masa untuk lakukan um, apa juga yang anda suka. Tetapi saya suka juga yang terakhir ni yang saya nak bacakan. I need to retire from retirement. Mungkin ini lebih untuk saya lah. I'm already retired, but now I think I need to retire from retirement lah, second round. Kerana masih lagi saya rasa kan ada hari saya sibuk juga dan sangat sibuk melakukan pelbagai perkara. Dan banyak perkara kita boleh lakukan bila kita bersara, tetapi ada satu juga nasihat daripada saya, don't retire before you retire. Don't retire before you retire. Jangan bersara sebelum anda bersara. Artinya kalau anda ada 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, jangan, oh I'm going to retire in 3 years time. Maka dah slow, dah relax, dah. You know, no, that is bukan sesuatu perkara yang membina, yang konstruktif. So please do not retire before you retire. Sentiasa simpan tenaga supaya anda boleh kekal sampai akhir kerjaya anda. Next slide, please. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ada 3 tajuk yang saya pertikaikan saya nak sampaikan. Satu adalah tentang empathy dan sebagainya. Dan satu lagi tentang kepimpinan. Dan akhir sekali, tapi bila saya lihat hari ini, pagi ini saya buka surat khabar, saya lihat ada berita ni lah yang ditulis oleh seorang bekas guru saya ingat. Dia mungkin penolong kanan di sesebuah sekolah. Dan saya tengok tajuk dia A Fitting Farewell for Her Loyalty. Dan bila saya baca makalah ini, artikel ini, dia cerita tentang seorang pembantu makmal ya, lab assistant yang bersara di sebuah sekolah. Tengok ini dekat Selangor. Dan beliau ceritakan bagaimana beliau atau penolong kanan ini sedang ceritakan macam mana walaupun dia dah bersara tetapi pihak sekolah jemput dia untuk hadir bagi meraihkan persaraan seorang pembantu makmal. Kalau anda seorang guru kimia, seorang guru bio dan fizik, anda pasti tahu bahawa pembantu makmal ini memainkan peranan yang penting ya, dalam menyediakan bahan-bahan bagi sesuatu eksperimen.
Cikgu hanya perlu minta dan segala persediaan dibuat. Dan pembantu makmal yang senior-senior ni kadang-kala mereka banyak ilmu dan banyak pengalaman. Kalau saya rasa cikgu tak hadir pun nak suruh dia ajar satu topik, mungkin dia boleh ajar. Dan saya akan buktikan bahawa perkara ini pernah berlaku dalam di dunia ini. So it's very important having this fitting farewell, satu majlis persaraan yang berharga, yang menghargai individu yang nak bersara. Bagi saya sendiri, saya tidak mengambil sambil lewa persaraan seorang pegawai. Sebagai pemimpin, saya selalu memastikan saya tahu tentang persaraan pegawai-pegawai dan sebolehnya, sebaiknya, saya akan hadir pada hari itu dan pastikan saya, kalau saya ketua, saya akan pastikan saya akan minta untuk nak berucap dan ucapkan terima kasih kepada individu itu. Dan saya akan pastikan saya hadir semasa clock out pegawai tersebut. Tiap satu majlis yang diadakan untuk beliau, saya pastikan saya hadir. Dan kalaulah semasa saya di IPG Raja Melewa sebagai timbalan pengarah, I will make sure I'm present. Kalau pengarah ada, dia yang berucap. Kalau pengarah tidak ada, maka saya akan berucap. Bila pihak yang uh, mengatur majlis itu datang jumpa saya, Dr. Mahinda, will you be around? So and so is retiring on this day, this is the program dan sebagainya. Kalau saya ada program lain pun, saya akan cuba elakkan program lain dan beri keutamaan kepada majlis ini. Because along the way, I have pernah jumpa individu sangat bitter tentang persaraan. Kerana kita pihak majikan buat sambil lewa je. It's his or her last day of work. So buatlah sebaik yang mungkin. Tak semestinya kita adakan semua majlis di hotel dan sebagainya. Tapi ada juga organisasi yang dia akan kumpulkan, dia buat di sekolah, dia buat di jabatan, di PPD atau di institusi dan sebagainya. Dan mereka akan kumpulkan persaraan mereka yang bersara pada tahun itu dan juga buat di hotel. Dan everyone, is willing to contribute dan sebagainya, bawa hadiah dan sebagainya. Dan termasuk murid kita juga. Next slide, please. So, kalau anda nak baca artikel tadi tu dalam surat khabar Star hari ini, ya. Tapi saya nak ingatkan, laluan kita semua adalah berbeza. Kita boleh sebut happy retirement, may you be proud of the work you have done. Everyone has done a different piece of work sepanjang kerjaya mereka. The person you are and the difference you have made. Setiap orang ada membawa perubahannya sendiri. Kita tak boleh kata saya ketua panitia, saya GKMP, saya penolong kanan, saya PGB, saya lah yang bawa perubahan. No. Sesiapa saja dalam organisasi kita, walaupun dia kerja sebagai tukang sapu pun atau sebagai pekebun pun, dia pun boleh membawa perubahan itu. Why? Because kehidupan kita adalah satu ujian. Life is the most difficult exam. Many people fail because they try to copy others. We don't need to copy anyone. Kerana laluan kita adalah laluan kita sendiri. We do not realize that everyone has a different question paper. Artinya hidup kita ni, cara hidup kita, laluan hidup kita ni berbeza di antara satu sama lain. Sebab itu dia kata analogi dia adalah a different question paper. It's not, we are not all going through the same thing. So never compare yourself to someone else.
Saya sebut tadi semasa bertugas, saya akan adakan exit interview. Panggil pegawai itu, datang jumpa saya dan saya akan buat temu duga setengah jam, 45 minit, tanya pelbagai soalan apa perkara yang dia nak buat. Saya panggil itu exit interview dan tanya apa yang beliau akan buat selepas bersara dan sebagainya. Bagi dia kata semangat, kata terima kasih atas segala sumbangan terhadap untuk negara. We must make it explicit. Kita mesti berterima kasih. Ialah ketua pengarah ke dan sebagainya, tak menteri pendidikan mungkin tak sempat. Tapi kita mewakili sistem pendidikan sebagai pemimpin. So we should thank the individual. Kita yang patut ucapkan terima kasih kepada individu itu bagi pihak Kementerian Pendidikan. Dan saya juga gunakan cara ini atau peluang ini untuk buat penilaian 360 darjah. Kalau anda ada peluang juga boleh baca tentang the 360 degree assessment. Dan saya kata, okey, ini tak ada penilaian apa. Anda boleh cakap apa saja tentang saya sebagai pemimpin anda dan juga tentang organisasi. How can we make it better? Kenapa ia dipanggil penilaian 360 darjah? Kerana anda boleh beri input daripada mana-mana perspektif, from any direction. Apa juga perspektif anda boleh bagi, maklum balas. Tentang organisasi, tentang cara kita kendalikan mesyuarat, cara kita buat dan sebagainya. Dan saya kata jangan bimbang, selalunya kita takut nak bagi 360 degree assessment tentang organisasi dan tentang individu yang memimpin kita kerana kita takut dia marah ke dan sebagainya berdasarkan feedback kita. Tapi kalau kita pemimpin, kalau saya pernah juga minta pegawai tulis pada kertas, tak payah tulis nama dan sebagainya dan bagi feedback. What do you think about the organization? You can write anything you want, no names, tak apa. Lepas tu kutip dan kita baca. Apa ditulis? Apa yang ditulis tentang pentadbiran tentang kita, pengurusan kita, kepimpinan kita. We must know. Kalau tidak, kita shock sendiri. We think everybody in the organization is happy. We don't know that some things yang kita buat tu tidak uh, menunjukkan ada empathy terhadap pegawai kita dan sebagainya. Bila orang menulis dan beri maklum balas, baru kita sedar. So, this 360 degree assessment is good. Dan saya dapat banyak feedback tentang diri saya dan juga tentang organisasi. Seterusnya kita hargai pesara ya. Inilah harinya dia akan balik dan anak dia mungkin tanya, kalau suami isteri dia akan tanya, kalau isteri suaminya akan tanya macam mana, how was your last day at work? So, kita pastikan bahawa ada kenangan yang paling manis untuk beliau dengan gambar-gambar dan sebagainya. Kita hargai orang itu. Takkan dia balik ke rumah dan dia bagi tahu pada suami, ada apalah hanya makan-makan sedikit saja lepas tu kita dah balik. Ya. So, kita hargai pesara. We make time. Mesyuarat kita takkan sampai bila pun tamat. Kerja kita takkan tamat. But let's make this little bit of time bagi orang yang akan bersara ni. However important we are, on that day, he or she is the most important person. Kerana dia yang akan bersara. Janganlah kalau dah tahu awal-awal pada petang itu pegawai kita akan clock out, cikgu kita akan clock out, tak perlulah pergi nak aturkan mesyuarat dan sebagainya. Kalau PPD pun aturkan mesyuarat, kata saya akan hantar wakil kerana guru saya yang dah tamat sekian lama di sekolah ini akan bersara. Apa nanti saya baca minit dan saya akan hantar wakil untuk mesyuarat itu. So things like that akan menunjukkan bahawa kita memahami, kita menghargai pesara. And always be positive. Manusia ni semua ada kelebihan dan kekurangan. So, walaupun yang bersara tu ada sekali dua ada kekurangan dia, tetapi kita lihatlah kelebihan dia. We do not have to harp on dia punya kekurangan. Let's look at dia punya kelebihan.
kita dalam pendidikan tidak ada resettlement. Resettlement ni kadang-kala beberapa bulan sebelum bersara anda akan hadir kursus. Kalau anda berminat untuk nak berniaga, kalau anda berminat untuk nak bercucuk tanam dan sebagainya, nak buat kek dan jual, why not? Tetapi kalau anda bertugas dalam tentera ke, tentera udara dan sebagainya, mereka ada kursus yang dipanggil resettlement. Kerana dah dalam hidup tentera begitu lama, kemudian nak balik ke civilian life, maka mereka mengikuti kursus dan fasa resettlement. Dan mereka kembali ke cara hidup masyarakat. Saya sebut tadi tentang majlis persaraan dan perpisahan. So, kalau cikgu bertukar pun kita adakan majlis untuk menghargai. So, tak salah. Let's find the time. Of course, kita tidak akan uh, mengganggu sangat PDP di sekolah dan sebagainya. Kita cari ruang dan peluang. Dan I think it's okay. Pelajar-pelajar pun nak ucapkan terima kasih kepada cikgu-cikgu mereka juga. And it is a learning point. It's a lesson for our students untuk menghargai guru mereka. Itulah nilai yang kita harapkan. So, do not forget untuk kita melihat dan menghargai rakan-rakan kita. Next slide, please. Dan saya nak ceritakan tentang seorang tukang bersih atau tukang sapu. Nama dia adalah Bill Crawford. Bill Crawford ni, dia terlibat dengan Perang Dunia Kedua. Setelah semasa Perang Dunia Kedua, beliau seorang uh, askar on the ground. Dan setelah bersara, beliau kerja di sebuah akademi tentera udara. Tiap pagi dia akan sapu lantai senyap, dia sapu dan sebagainya. Kadet udara ni yang nak jadi pilot semua lalu, oh kau dia orang kata selamat pagi dan sebagainya. He was just a sweeper. Dia buatlah kerja dia. Tapi satu hari, seorang daripada kadet tu sedang baca buku dalam library dan dia lihat ada nama Bill Crawford. Tapi dia tahu nama tukang sapu tu pun Bill Crawford. Membaca dan dia tengok, wow, satu kerjaya yang begitu illustrious, yang hebat. Dan dua orang pergi tanya dia, can we ask you something? Are you Bill Crawford? Dia senyap, tunggu. Dia tanya sekali lagi, no, we want to know, are you this person yang diceritakan dalam buku ni? Akhirnya dia kata, yes, I am the Bill Crawford yang disebut dalam buku ni. That Bill Crawford itu, dia telah menunjukkan kegagahan semasa Perang Dunia Kedua dekat Itali. Tapi dalam one of the battles dan sebagainya, dia ditangkap oleh pihak Jerman. So he was a prisoner of war. Dan berapa tahun tu memang tak balik lah. Bagi keluarga mungkin dia masih hidup atau dia dah meninggal dalam perang. Dan Medal of Honor telah diberi kepada ayah Bill Crawford. Banyak tahun kemudian, bila pihak Jerman hantar balik beberapa askar yang prisoners of war POW ni, seorang daripada mereka ialah Bill Crawford. So lepas dia balik, setahun dia tak kerja, dia masuk balik jadi askar. And bila bersara daripada jadi seorang askar, dia masih lagi nak kerja, dia ada pension. Tapi dia datang kerja di akademi kapal terbang ni, pilot ni. And Flying Academy. Dan terus je. Dia terus bekerja. Dia tak, he's a Medal of Honor winner, tapi dia sanggup nak buat kerja itu dan dia buat secara senyap. Nobody in the academy knew tentang latar belakang dia. So, bila kita sebut tentang individu dalam organisasi, we don't know siapa tukang sapu kita, apa latar belakang dia, siapa pekebun kita. Of course, sekarang ni kontrak.
dalam zaman tahun 60-an, 70-an, 80-an, tukang sapu pun boleh jaga disiplin murid untuk jangan buang sampah dan sebagainya. So, Bill Crawford tu lepas itu dalam sembang tu dia bagi tahu kepada seorang daripada itu ialah James Mosgard yang atas tu ada nama dia Thoughts on the Legend ni. Dan James Mosgard dia kata dia beritahu pada James Mosgard, saya hanya ada satu uh, rasa kecewa, saya tidak terima medal itu daripada Presiden Amerika. Secara senyap, we talk about majlis. Semasa graduasi pilot, juruterbang, maka mereka adakan satu sesi. Dalam tu, Presiden Ronald Reagan hadir dan mereka hadiahkan kepada Bill Crawford dia punya Medal of Honor sekali lagi. Dan daripada itu semua orang tahu siapa sebenarnya orang yang tukang sapu veranda koridor kita tu sebenarnya adalah veteran yang pernah dapat um, medal yang paling disanjung tinggi. So we don't know who we work with dalam organisasi, tetapi kita harus pegang bahawa kita hormati. So dalam rencana yang saya baca hari ini dalam surat khabar Star itu, beliau adalah seorang lab assistant. Mungkin bagi setengah orang, oh lab assistant duduk belakang makmal sana sedang in his own little world or in her own little world. Tapi mereka mempunyai kelebihan. Dan saya suka apa yang ditulis di sini. Private Bill Crawford did not pursue glory. Banyak tahun dia hanya senyap sapu lantai. He did his duty and then swept floors for a living. Ini macam di Malaysia, pingat gagah berani, dah dapat masih lagi boleh jadi tukang sapu. If Bill Crawford, a Medal of Honor winner, could clean latrines and smile, is there a job beneath your dignity? Think about it. Artinya, berapa tinggi pun kita kadang-kadang kita sanggup nak buat apa juga kerja. Kerana kita ada humbleness, humility. Itu penting bagi kepimpinan. We must have that. Ina adalah di antara ramai-ramai pemimpin yang ada humbleness dan humility. Saya tahu dia tak mungkin tak suka saya cakap, but she's one person. Saya dah berkenal dengan beliau dah 3-4 tahun sekarang. And she's very humble. I think tuan-tuan dan puan-puan yang pernah bekerja bersama beliau akan menyokong apa yang saya kata. Bukan saya tak ada kenaikan pangkat atau apa daripada Dr. Zalina lagi ya. Tetapi itu secara ikhlas. So we remember that. Okay, next slide please. And then another story of lab assistant Vivian Thomas, the black man who helped invent heart surgery. Dia anak seorang tukang kayu. Lepas tu dia pergi kerja sebagai laboratory assistant untuk seorang doktor. Dan guess what? He's one of the pioneers for heart surgery. He was so good in heart surgery bahawa doktor minta dia bantu. Dia tak ada medical degree, dia tak ada apa. As a lab assistant. Saya sebut tadi sebelum mula, pembantu makmal ni kadang-kala kita sebagai cikgu kimia, fizik, bio pun tak boleh kata, oh dia lab assistant. Banyak benda yang dia tahu. Mungkin macam saya kata boleh minta dia ajar satu topik pun, mungkin dia boleh ajar topik itu. Dia boleh explain tentang eksperimen yang perlu dilakukan. So you can read about Vivian Thomas. Saya ingat ada satu film pun yang dibuat tentang beliau dan kelebihan. He became very good in surgeries, and the good thing was he used to do, dia boleh buat pembedahan dengan cepat. Itu satu lagi kelebihan. Dan Dr. Alfred Blalock ni,
Dia sangat strict. Tapi dialah di antara ni yang sangat memuji Vivian Thomas, this black man. Masa zaman itu, uh, orang kulit hitam jarang diberi peluang pada zaman itu. Tapi beliau menunjukkan kelebihan. Next slide, please. So, tuan-tuan dan puan-puan, remember about retirement. It's time to relax, entertain, travel, indulge in whatever you want to do. Kalau anda suka pergi makan, pergilah ke tempat-tempat yang berbeza untuk makan. Read, yes, and enjoy your life. Tapi don't retire before you retire. Dan when you are working, give your 101%. That is the difference tentang kita dalam bidang pendidikan. Kita beri yang terbaik kepada anak murid kita. Anak murid kita adalah our ambassadors. Kita tunjuklah empathy, sympathy, compassion, segala itu kita tunjukkan kepada anak murid kita. Dan kepada pemimpin dan pemimpin yang terbesar, always if your officer, kalau ketua pengarah, pengarah bahagian di bawah dia, kalau pengarah bahagian, pegawai di bawah dia, dan it goes down the line. So we value. And remember, it's not about our position. Jangan, oh hari ini pembantu makmal saja bersara. So, tak apa saya suruh pembantu pegawai, okay, penolong kanan you hadir ke? No, it cannot be like this. You as a leader, you have to be there. You must try to make it a point to be attended. Dan berilah satu kehebatan dan mungkin dengan gambar-gambar, dengan hadiah-hadiah, mungkin video tentang diri dia, dijadikan satu cakra dan beri kepada dia dalam bentuk disk untuk dibawa balik gambar-gambar. And give him or her surprises yang dia rasa dia tak jangka akan dapat surprise itu. So give that person that surprise. So tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya. Walaupun seseorang itu, pegawai itu bertukar daripada organisasi, walaupun pegawai itu bersara, walaupun apa jua jawatan dia, walaupun dia pekerja kontrak, kita tak rugi apa pun kepada pekerja kontrak ini pun. Walaupun dalam setahun berubah 3 orang, orang-orang yang berbeza. You tahu pekerja kontrak ini kadang-kadang yang baru datang, kontrak baru dan sebagainya. But don't wait for them to wish you. We wish them first. Selamat pagi puan, selamat pagi tuan. Tak apalah, we wish them first. Kita tak rugi apa. Kalau Bill Crawford itu boleh cuci tandas walaupun dia winner Medal of Honor dalam Perang Dunia Kedua, maka kita, tapi bila semua orang tahu, they really, of course when he was just a janitor pun, they always respected him. Something told them that this guy must be something extra in him until they read about it in the history books, who that person was. He passed away in the year 2000. So itu saja, saya serahkan kembali kepada Puan Ho, moderator kita pada hari ini.